Assalamualaikum dan salam Malaysia Lestari. Nama saya Nur Fatin Syahiza bersama rakan saya Nurul Farhana akan membentangkan tugasan kelima bagi subjek pendidikan lestari alam sekitar iaitu pembentangan berkumpulan. Sebelum kami mulakan pembentangan, isu yang telah kami pilih bagi tugasan ini adalah mengenai isu spesies terancam di Malaysia. Antara yang akan dibentangkan adalah pengenalan kepada spesies haiwan di Malaysia yang sedang menghadapi ancaman kepupusan, isu dan punca, impak dan akhir sekali langkah-langkah penyelesaian. Seketika dahulu, Malaysia telah dikejutkan dengan kematian 3 badak sungguh Sumatera terakhir di Malaysia iaitu Puntung, Tam dan Iman. Ia satu kehilangan besar buat khazanah negara kerana kepupusan populasi spesies ini. Tanpa kita sedari, sebenarnya kerakusan manusia yang tidak pernah mengenal erti cukup bukan hanya akan menyebabkan kita kehilangan mamalia istimewa itu, malah khazanah negara yang lain juga. Mengikut rekod Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, setakat ini dianggarkan sebanyak 26 spesies haiwan tergolong dalam kategori terancam di Malaysia. Setiap tahun, tidak cukup dengan laporan kepupusan hidupan liar, tetapi badan bukan kerajaan NGO turut menggambling tenaga dalam usaha memelihara spesies terancam dan juga memberi kesedaran kepada orang awam. Biarpun pelbagai usaha yang dipergiat demi menjaga kelestarian alam semula jadi, namun masih ramai yang tidak peduli. Jadi, pada pembentangan kali ini, izinkan kami untuk berkongsi mengenai isu spesies terancam di Malaysia. Saya Nurul Farhana dan saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan isu berkaitan alam sekitar yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Isunya adalah spesies terancam. Spesies terancam boleh didefinisikan kepada benda hidup yang sedang diancam kepupusan akibat tangan manusia. Spesies terancam juga boleh dibahagikan kepada 3 komponen. Antaranya ialah spesies tumbuhan, kehidupan akuatik dan haiwan. Namun begitu, kumpulan kami akan menekankan tentang aspek haiwan terancam kepupusan. Pertama sekali, harimau Malaya. Sekitar tahun 2018, hasil tinjauan harimau kebangsaan di plot kajian habitat mamalia pemangsa telah menunjukkan bilangan direkodkan adalah kurang daripada 200 ekor. Pengurangan jumlah harimau itu agak ketara berbanding kajian ilmiah pada tahun 1950-an yang menyatakan jumlahnya mencecah 3,000 ekor. Pensyarah Kanan Sosio Perundangan dan Sains Kelestarian di Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains Universiti Malaya iaitu Dr. Muhammad Istajib Mokhtar menjelaskan ironinya kini harimau Malaya menjadi haiwan yang lemah, penakut dan diancam kehidupannya. Terlalu beza dengan sifat asalnya, sifat predator. Jadi kita masuk pula, apakah punca-puncanya yang menyebabkan haiwan ini diancam kepupusan? Mari kita lihat. Punca yang pertama sekali sangat popular antara kita iaitu perburuan haram. Walaupun harimau Malaya merupakan hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716, namun pemburuan haram tempatan dan luar negara tetap terus memburunya. Mereka tanpa rasa bersalah menyelundup masuk hutan dan memasang perangkap secara haram. Seterusnya menjual kuku, taring, kulit dan dagingnya demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Faktor kedua pula adalah sumber makanan terjejas. Sumber makanan harimau Malaya terjejas. Kehilangan hutan dan perburuan haram yang tidak terkawal. Dalam hal ini, harimau semakin sukar untuk memburu mangsa dan akhirnya terpaksa berjalan lebih jauh untuk mencari sumber makanan. Keadaan ini membuatkannya terdedah dan mudah dijumpai oleh pemburu haram ketika dalam keadaan lapar dan lemak. Haiwan yang seterusnya yang turut menghadapi ancaman kepupusan adalah ungka tangan putih atau nama sainsnya Hylobates lar.
Haiwan berbulu coklat kemerahan dan memiliki gegelung bulu putih sekeliling tangan dan kaki ini telah diancam dalam pelbagai cara, iaitu ada kalanya mereka diburu untuk dagingnya dan ada juga unta dewasa dibunuh untuk menangkap anak-anaknya bagi menjadikan haiwan kesayangan. Habitat mereka juga telah terancam disebabkan oleh pembersihan hutan untuk pembinaan jalan, pertanian, pembalakan dan lain-lain lagi. Di negara China, unta tangan putih telah pupus daripada populasinya. Jadi, adakah anda mahu ini terjadi di Malaysia juga? Seterusnya, saya akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan impak atau implikasi kepada alam sekitar dan juga manusia. Jadi, kita masukkan kepada impak yang pertama. Impak pertama ialah ketidakseimbangan ekosistem. Apakah itu ekosistem? Ekosistem adalah satu proses interaksi yang wujud dalam alam sekitar. Interaksi antara benda hidup dengan benda hidup dan interaksi antara benda hidup dengan benda tidak hidup. Okey, fungsi ekosistem adalah untuk melindungi dan mengekalkan sumber kehidupan. Seterusnya, fungsinya juga untuk mengekalkan keseimbangan kitaran gas oksigen, gas karbon dioksida dan juga nitrogen. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi keseimbangannya. Ketidakseimbangan ekosistem dapat terjadi apabila salah satu komponen pada ekosistem tersebut rosak. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka hal ini akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Perubahan ekosistem dapat terjadi secara alam, natural disaster seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami serta dapat pula kerana aktiviti dan juga tindakan manusia sendiri. Contoh kedua pula, ilustrasi rantaian makanan. Okey, kita ambil harimau Malaya adalah sebagai pemangsa dan mangsanya adalah haiwan yang herbivore. Jadi harimau adalah haiwan karnivor yang memburu mangsa dan jika pemburuan harimau meningkat, maka bilangan harimau akan menurun dan apabila bilangan harimau menurun, populasi mangsa pula akan meningkat naik dan tumbuhan which is haiwan mangsa makan adalah kerana haiwan mangsa adalah herbivore. Jadi tumbuhan akan berkurang kerana populasi mangsa meningkat. Perburuan dan perdagangan hidupan liar juga dikatakan bertanggungjawab terhadap penyebaran wabak penyakit. COVID-19 dikatakan berasal daripada pasaran perdagangan hidupan liar yang menjual haiwan eksotik untuk dimakan. Bagaimanapun, ia bukan kali pertama penyakit berasal daripada haiwan disebarkan kepada manusia. Sebaliknya, kebanyakan wabak besar coronavirus dikesan sebagai bermula daripada hidupan liar sendiri. Wabak utama pertama yang memberi impak besar kepada masyarakat kita ialah virus yang menyebabkan sindrom pernafasan akut teruk, iaitu SARS, berasal daripada kelawar. Virus SARS kemudian disebarkan ke musang dan akhirnya dijangkiti manusia. Coronavirus bukan satu-satunya virus yang berasal daripada haiwan. HIV dan Ebola juga berasal daripada hidupan liar. HIV berasal daripada chimpanzee, manakala Ebola pula berasal daripada kelawar juga. Ini menunjukkan sumber ancaman baharu kepada manusia kerana haiwan mempunyai banyak penyakit tersendiri dan dibawa virus dan bakteria. Kebiasaannya ia tidak berbahaya, tetapi jika menjangkiti manusia, kemungkinan besar ia akan menjadi terlalu sukar untuk ditangani. Seterusnya, kita akan lihat pula apakah antara langkah-langkah penyelesaian yang perlu diambil bagi memastikan haiwan-haiwan terancam ini tidak pupus. Pertama sekali adalah peranan bagi pihak kerajaan atau NGO.
Antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab adalah dengan membantu lindungan harimau Malaya yang hampir pupus. Sebagai contoh, Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia (PEKA), World Wildlife for Nature (WWF) Malaysia serta Wildlife Conservation Society (WCS) telah bersama-sama dalam menjalankan survey harimau kebangsaan pertama. Kajian ini adalah selaras dengan program Pelan Tindakan Pemuliharaan Harimau Kebangsaan Rancangan Malaysia ke-11 RMK11 yang antara lain bertujuan untuk dapatkan populasi terkini harimau belang dan ketahui lokasi habitatnya. Hal ini penting bagi memastikan spesies harimau Malaya kekal hidup liar di habitat asalnya dengan sasaran peningkatan populasi sehingga 1,000 ekor pada tahun akan datang. Usaha ini meskipun sudah dilakukan, namun ia perlu diteruskan dengan lebih aktif supaya populasi harimau tidak merundum sekaligus mengurangkan lagi populasi spesies ini. Selain itu, Jabatan Kawalan Hidupan Liar juga turut menjalankan beberapa inisiatif bagi memastikan haiwan-haiwan terancam di Malaysia dapat dikekalkan populasinya. Tamsilnya, penguatkuasaan dalam mengawal pemburuan haram selain menjadikan Taman Negara sebagai pusat perlindungan hidupan liar. Kita bergerak pula kepada antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh individu sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dalam melestarikan alam sekitar, terutama sekali dalam mengekalkan habitat haiwan-haiwan terancam. Tiada yang lebih penting daripada menuntut ilmu kerana sesungguhnya ilmu itu tidak pernah habis. Maka antara cara yang boleh dilakukan adalah dengan menambahkan ilmu pengetahuan dalam merealisasikan agenda ini. Sebagai contoh, individu boleh memahami dan mengelakkan penggunaan barang yang diperbuat daripada spesies terancam. Tidak semua orang tahu bahawa harga seekor harimau Malaya adalah sama nilainya dengan banglo 2 tingkat atau sebuah kereta mewah BMW M5. Haiwan ikon kebangsaan ini menjadi sasaran utama pemburu haram kerana oleh anggota badannya seperti kulit, daging, kuku, taring serta tulangnya. Oleh itu, adalah amat penting bagi masyarakat di Malaysia untuk peka dan elak daripada menyokong atau menggunakan sebarang produk-produk yang berasaskan haiwan-haiwan terancam ini. Inisiatif lain adalah dengan menimbulkan kesedaran tentang kepentingan dan pengekalan sumber asli. Bagi menimbulkan kesedaran dalam diri seseorang, tidak semestinya melalui pembacaan sahaja, malah dengan menyokong sebarang pergerakan ke arah menyelamatkan dan melindungi haiwan terancam juga merupakan salah satu cara yang berkesan bagi memupuk kesedaran. Sebagai contoh, Kipling Malaysia iaitu satu jenama fashion bag tangan terkemuka telah berkolaborasi bersama Perhilitan dengan melakukan sebuah program bertajuk Inisiatif Kipling bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai ungkar tangan putih dan mengusahakan dalam mengurangkan permintaan dalam menjadikan haiwan itu sebagai binatang peliharaan. Sebagai individu yang bertanggungjawab, kita boleh bersama-sama menyokong program ini dengan turut sama mempromosikan dan menyebarkan ilmu ini bagi memastikan seluruh masyarakat di Malaysia dapat bersama-sama memelihara spesies terancam di Malaysia seperti ungkar tangan putih. Kesimpulannya, hidupan liar haruslah dipelihara dan dipelihara demi menjamin kesejahteraan dan juga kelestarian alam sekitar kerana kita hanya mempunyai satu bumi.